Selamat pagi semua, sinilah Cikgu Wong. Hari ini kita akan tengok pendidikan moral tingkatan 2 unit 3 muka surat 25. Hari ini kita perlu buat latihan. Bahagian A ini kami bersama baca dulu . Bahagian A, baca dan fahami catatan hidup Dasham dalam sehari. Kemudian jawab soalan yang berikut. Okey, ini Dasham. Kita tengok . Hari ini saya bangun awal dan terus mandi. Setelah siap berpakaian sekolah, saya bersarapan. Kemudian, saya mencuci cawan dan pinggan yang digunakan. Ayah menghantar saya ke sekolah dengan kereta. Setibanya di sekolah, saya menjalankan tugas dengan menyapu lantai dan menyusul kerusi serta meja. Kelas kelihatan bersih dan kemas. Pada sebelah petang, saya bermain bola sepak dengan kawan-kawan. Kami bermain sehingga pukul 6 petang. Pada sebelah malam pula, saya membuat kerja sekolah dan mengulang kaji pelajaran. Saya suka belajar pada waktu malam kerana suasananya sunyi. Setelah semua kerja sekolah siap, saya pun masuk tidur. Okey, selepas kita tengok petikan ini dan kita tengok hari ini kita perlu buat ketiga-tiga soalan ini. Di bawah ini tak perlu . Hanya dalam kolom kuning ni. Okey. Pertama, apa dia tanya? Terangkan cara Dasham melaksanakan tanggungjawab diri dalam sehari. Cara Dasham melaksanakan tanggungjawab diri dalam sehari. Kita cari jawapan dalam petikan ini. Apa dia buat? Beri kamu masa, kamu cari dulu . Apa dia buat? Pertama, dia bangun awal. Seterusnya, dia juga mandi. Dia menjaga kebersihan diri. Seterusnya dia buat apa? Dia mencuci cawan dan pinggan yang digunakan selepas bersarapan. Lalu, dia menjalankan tugas dengan menyapu lantai dan menyusul kerusi serta meja. Seterusnya, dia membuat ulang kaji. Dia membuat kerja sekolah. Okey. Ini contoh jawapan . Di sini. Apa yang dia sudah buat, mestilah semua list out. Ada 6 jawapan. Okey. Pertama, ada 6 jawapan. Kedua, apakah kebaikannya apabila Dasham menjalankan tanggungjawab diri? Apakah kebaikan dia kalau dia setiap hari mengikut jadual macam ini? Kebaikan. Pertama, dapat mengurus diri tanpa bergantung pada ibu bapa atau rakan. Dapat menjadi seorang anak atau murid yang berdisiplin. Badan menjadi sehat dan bersih. Disayangi oleh ibu bapa, guru dan rakan. Kelas menjadi bersih dan kemas. Kerja rumah dapat disiapkan. Dapat keputusan yang baik dan peperiksaan. Okey. Soalan ini saya mahu 3 jawapan. Sekurang-kurang 3 jawapan . Okey, selepas itu 3. Andaikan anda Dasham, apakah perasaan anda apabila dapat melaksanakan tanggungjawab diri? Mengapa? Perasaan dulu . Perasaan mestilah gembira atau bersyukur. Mengapa kita akan berasa gembira atau bersyukur? Okey, ini contoh jawapan. Sebab segala yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik atau dapat menjalankan kewajipan sebagai seorang anak atau murid dengan baik. Ini satu jawapan cukuplah. Okey. Sini ialah muka surat 25. Sekarang kita tengok muka surat 30. Okey, muka surat 30. Dalam muka surat 30 ini, kita akan buat bahagian A dan bahagian B. Bahagian A, kita tengok bahagian A dulu . Raja di bawah menunjukkan beberapa contoh salah laku yang dilakukan oleh murid di sebuah sekolah. Okey. Contoh salah laku murid pertama ialah merokok. Lalu bondeng sekolah dan membuli. Soalan pertama, apa dia tanya?
Adakah murid tersebut melaksanakan tanggungjawab diri dengan baik? Kita mestilah tahu, mestilah tidak. Mereka tidak melaksanakan tanggungjawab diri dengan baik. Mengapa tidak? Beri saya alasan. Ini satu jawaban. Alasan satu jawaban. Mengapa? Oh, sini. Ini contoh jawaban. Tidak. Sebab tindakan mereka yang terlibat dalam amalan merokok, ponten sekolah dan buli menyebabkan mereka akan dibuang sekolah atau dikenakan tindakan tertentu oleh pihak sekolah, dihina atau dipandang rendah oleh guru atau rakan atau murid lain, dan menjejaskan maruah diri keluarga dan nama sekolah. Okey, ini saya hanya mau satu jawapan saja. Kedua, apakah tanggungjawab diri yang sepatutnya dilaksanakan oleh murid tersebut? Dia tidak sepatutnya membuat laku-laku ini macam ini mah. Apakah dia sepatutnya dilakukan? Okey. Ini jawapan. Tanggungjawab diri bagi seseorang murid ialah tidak melibatkan diri dalam aktiviti negatif, mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah, mengamalkan gaya hidup sihat dan bijak memilih kawan. Ini saya mahu 3 jawapan. 3 jawapan. Okey, seterusnya. Terangkan kepentingan anda melaksanakan tanggungjawab diri dengan baik. Iaitu mengapa kita perlu mematuhi peraturan undang-undang sekolah, mengapa kita tidak boleh melibatkan diri dalam aktiviti negatif, mengapa kepentingan ini ialah apa? Okey, kamu tengok. Menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah dan negara. Kedua, menjauhi pelbagai jenis penyakit. Ketiga, dapat menjaga keselamatan diri dengan baik. Keempat, tidak terjerumus dalam gejala sosial yang negatif. Akhir ini ialah masa hadapan kamu yang cerah. Ini saya mahu 3 jawapan juga. Okey, 4. Huraikan nilai yang sepatutnya anda amalkan untuk melaksanakan tanggungjawab diri dengan baik. Dalam bab ini, apakah nilai moral yang kita telah belajar? Ya, inilah. Bertanggungjawab, berdikari, harga diri, hemat tinggi, dan kasih sayang. Ini cakap huraikan. Oleh itu, kamu mestilah tulis definisi. Definisi kelima-lima ini. Ya. Oleh itu, ini ada 5 jawapan. Kecuali nilai-nilai moral ini tersebut dan juga perlulah definisi mereka. Okey, sekarang tengok bahagian B. Bahagian B. Gambar di bawah menunjukkan beberapa tempat yang terdapat di sekolah. 3 tempat di sekolah. Mamau Sains, ialah lab lah. Padang dan kantin. Apakah dia mahu? Dia cakap, huraikan cara anda melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga keselamatan diri di tempat tersebut. Iaitu ini 3 jawapan, ini 3 jawapan, ini 3 jawapan juga. Okey. Dalam Mamau Sains, apakah kita perlu buat? Apakah tanggungjawab kita? Menggunakan peralatan sains atas arahan dan panduan guru. Tak boleh sendiri guna peralatan sains, mesti ikut arahan cikgu. Menjalankan eksperimen dengan kebenaran dan kehadiran guru. Ketiga, tidak bermain-main dengan peralatan dan kelengkapan di dalam mamau. Keempat, tidak menggunakan kertas untuk menghidupkan api menunu Bunsen. Ini English ialah Bunsen burner lah. Tak boleh sendiri guna kertas untuk menghidup api. Memantangkan kayu mancis dan benda lain yang masih berbara sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Dan akhirnya ialah mematuhi langkah-langkah keselamatan di dalam mamau sains. Padang. Di padang apa
Apa tindakan yang kita perlu buat? Apakah bertanggung jawab sendiri? Pertama, memakai kasut dan pakaian yang sesuai. Kedua, berhenti bermain jika hari hujan, petir atau ribu. Sentiasa berhati-hati dan berwaspada semasa menjalankan aktiviti laksa. Aktiviti laksa ialah bukan makanan. Aktiviti laksa ialah kamu mestilah berjalan-jalan kalau kamu bermain bola sepak. Oleh itu, kamu perlulah berhati-hati agar tidak melanggar orang lain atau jatuh. Akhirnya ialah tidak membuang sampah atau objek-objek tajam seperti jarum, gunting dan pisau di padan sekolah. Dalam kantin, apakah kita perlu buat apakah tanggung jawab sendiri? Beratur semasa membeli makanan. Kedua, tidak berlari atau bermain-main di kantin. Ketiga, tidak masuk ke kawasan dapur. Akhirnya ialah berhati-hati ketika membawa makanan panas. Oke, kelas hari ini sampai sinilah. Terima kasih kelas.